Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu lagi di dalam majlis ilmu, walaupun kita berada di rumah masing-masing, namun sekurang-kurang Allah memilih kita berada dalam keadaan maknanya ingin mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa pun Ustaz ucapkan terima kasih kepada yang bersama dengan Ustaz di mana saja berada, ada yang daripada Gombak, daripada Kedah, daripada Kemaman, daripada Selangor, daripada Johor, daripada Singapura dan di mana sahaja berada. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila sahaja kita ini berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hamba Allah, kita disuruh agar mentaati perintah Allah dengan melakukan ibadah. Dalam waktu yang sama, kita juga disuruh menjauhkan larangan Allah, yakni meninggalkan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan amal ibadat, dalam waktu yang sama menyuruh kita melakukan maksiat. Jadi maksiat ini kadang-kadang antara yang membawa terhalangnya ibadat seseorang itu sampai kepada Allah Taala. Maka Allah Taala memberi jalan supaya orang itu bertaubat kepada Allah agar amal ibadat yang dilakukannya itu membawa kepada amal ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung pembacaan kitab hikam kita dan kita sampai pada muka surat 63. Muka surat 63 dan kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Rubbama fataha laka babu ta'ah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam matan hikamnya itu, rubbama fataha laka baba ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli wa qada alayka bidzambi fakana sababan fil wusuli. Rubbama fataha laka baba ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli wa qada alayka bidzambi fakana sababan fil wusul. Sababan fil wusuli. Maksudnya lebih kurang, terkadang dibukakan bagimu pintu taat. Kadang-kadang Allah Ta'ala memilih seseorang itu dapat melakukan ketaatan. Dan tiada dibukakan bagimu pintu qabul. Namun Allah tak buka pintu penerimaan. Maknanya dia melakukan taat tapi taatnya tidak terima sebab Allah tak buka pintu penerimaan. Dan dihukumkan atasmu dengan dosa, maka Allah dosa itu akan sebab sampaimu kepadanya, kepada Allah. Terkadang juga Allah hukum kamu dengan dosa, maka dengan dosa itu membawa kamu sampai kepada Allah.
Inilah satu matan yang perlu kita memahami bahawa jalan bagaimana Allah Ta'ala itu kasih kepada hamba-Nya. Maka ada orang mengatakan, orang-orang sufi ada mengatakan, terkadang maksiat itu lebih baik daripada taat. Terkadang maksiat itu lebih baik daripada taat. Apa yang dimasukkan dengan kata-kata ini? Terkadang maksiat lebih baik daripada taat, yakni kadang-kadang maksiat yang mendatangkan taubat itu lebih baik daripada amal ibadat yang mendatangkan riak. Maksiat yang mendatangkan taubat itu lebih baik daripada amal ibadat yang mendatangkan riak tidak ikhlas. Dan mengenai malam ini kita akan bicara tentang taat dulu. Taat yang tidak membawa kepada pintu qabul. Bila taat kemudian tidak membawa kepada pintu qabul, yakni pintu penerimaan daripada Allah Ta'ala. Dan ada maksiat yang membawa pada sampai Allah. Mungkin maksiat ia membawa sampai Allah. Kalau sempat kita sampaikan, kalau tidak sempat mungkin malam besok, tentang maksiat yang menyampaikan kepada Allah. Maka di sini kita kena memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita buat taat. Namun taat yang dilakukan itu tidak semestinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seseorang yang melakukan maksiat pula, dia melakukan dosa, kadang-kadang dosa juga yang mendorong diri dia menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW ada bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andai kata kamu tidak berbuat dosa sama sekali, Allah Ta'ala akan mematikan kamu dan menggantikan dengan orang-orang yang buat dosa. Lalu Allah memberi pengampunan kepada mereka yang melakukan dosa. Maka bermakna semua manusia ini melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia melakukan dosa, kecuali Rasulullah. Semua manusia melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang melakukan dosa itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan sampai Allah itu membuka kita pintu taat, tapi Allah menutup pintu penerimaan, sehingga tidak terima dia. Maka disangka dia yang melakukan taat, dia sudah menjadi orang saleh, sedangkan di sisi Allah tidak saleh. Dan ada orang yang memang dia ahli maksiat, tetapi Allah mengasihi dia lebih daripada ahli taat tadi. Kerana ahli taat itu tidak diberi pintu penerimaan. Dia buat taat tapi Allah tidak terima. Allah tidak terima. Maka ada juga ahli maksiat yang membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sayugia jangan menilai hamba itu kepada segala surah sesuatu, segala surah sesuatu, dan hendaklah menilai ia kepada segala hakikatnya. Janganlah kamu melihat kepada gambaran zahir pada taat. Maknanya taat, dia sudah buat taat, dan kita melakukan taat, kita tak boleh tengok zahir taat kita. Aku dah semayang dah, aku sudah baca Quran banyak, puasa aku tidak tinggal bulan Ramadan, dan aku tidak buat dosa ini, dosa ini, dosa ini. Maka dia melihat zahir dia. Tetapi lihatlah kamu pada hakikat. Adakah yang kamu lakukan itu, puasa kamu sudah sempurna ke? Sembahyang kamu sudah diterima ke? Ataupun maknanya ibadat-ibadat kamu itu sudah ada tanda-tanda terima? Maka jangan melihat kepada zahir sahaja, tetapi melihat kepada hakikat dia. Hakikat, adakah amal ibadat itu sudah diterima oleh Allah ataupun tidak. Maka segala surah taat itu ada pun bentuk ketaatan. Ada orang yang sembahyang, rakaat, i'tidal, sujud, bentuk ketaatan yang dia lakukan tadi.
dan ataupun dia infak, nampak dia bagi duit, dia bagi sumbangan ini contohnya, ataupun dia sembahyang, hatta pada orang yang mengajar ilmu, dia mengajar ilmu, maknanya dia seorang dermawan infak, dia seorang orang alim menyampaikan ilmu zahir, dia orang ahli ibadat selalu sembahyang sunat, berpuasa sunat, itu adalah gambaran zahir. Itu adalah gambaran zahir sahaja. Boleh jadi sembahyang dia tidak diterima, boleh jadi ilmu yang dia ajar tidak diterima, boleh jadi infak dia itu tidak diterima oleh Allah. Maka dikatakan bahawa tiada menghendaki ia akan wujud qabul, sedangkan amalan dia tidak ada yang membawa kepada adanya penerimaan, yakni tidak mencukupi syarat bahawa amal ibadat yang dilakukan itu diterima baginya, kerana mengandung ia daripada segala afat, segala penyakit-penyakit yang memberi cedera pada ibadat tadi, yang memberi kepada kecederaan amal ibadat tadi, maka membawa kepada amal ibadat tadi tidak ikhlas. Bila sudah cedera dalam melakukan amal, akhir sekali membawa kepada amal ibadat tadi, maknanya tidak ikhlas, kecederaan daripada tiada ikhlas di dalamnya, dan demikian itu yang menegahkan daripada beroleh qabul baginya. Antaranya tidak ikhlas membawa kepada tidak qabul. Baik, kita bicara mengenai syarat qabul amal. Ini tentang amal ibadat. Ada beberapa syarat amal ibadat diterima oleh Allah. Dan amal ibadat yang diterima oleh Allah Ta'ala ini adalah amal ibadat yang menepati syarat dia. Maka sebab itu kata ulama, tengok amal ibadat kamu ini diterima ataupun tidak. Jangan tengok zahir. Jangan tengok zahir. Betapa ramai orang puasa tak dapat apa-apa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Betapa ramai orang yang berpuasa dia tak dapat apa-apa, dia dapat lapar dan dahaga. Betapa ramai orang berjaga malam yang dia dapat hanya letih dan mengantuk. Betapa ramai orang yang infak tetapi dia hanya dapat apa dia? Dapat pujian saja. Dapat nama dan pujian saja, dia tak dapat apa-apa di sisi Allah. Maka kerana apa? Tidak menepati syarat. Syarat amal ibadat diterima itu ada beberapa syarat. Syarat itu terbagi pada dua, ada syarat zahir, ada syarat batin. Apakah syarat zahir tadi? Yang pertama, hendaklah beramal ibadat berdasarkan kepada ilmu. Yang pertama, melakukan ibadat hendaklah berdasarkan kepada ilmu. Berkata Syekh Zawnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, menyatakan seseorang itu wajib mempunyai ilmu di dalam apa yang ia ada di dalamnya. Apa maknanya? Maknanya kata Syekh Zawnuji, seseorang itu wajib ada ilmu di dalam apa yang dia beramal. Baik, contoh dia begini, kita mengerjakan sembahyang, maka wajib kita ada ilmu tentang sembahyang. Ilmu tentang sembahyang, tentang ibadat. Ilmu tentang ibadat mesti ada tiga. Mesti dia kena tahu, yang pertama syarat wajib dan sah ibadat. Syarat wajib dan sah ibadat. Contohnya sembahyang. Apa syarat wajib sembahyang? Syarat wajib sembahyang, Islam, balik, berakal, selamat panca indera. 4 syarat dia. Syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang yang pertama, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, suci daripada pakaian dan tempat ibadat. Yang ketiga, mengetahui masa waktu. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, yakni mengetahui cara-cara sembahyang. Maka dia kena ada ilmu. Ilmu syarat wajib dan syarat sah ibadat. Yang kedua,
Yang kedua, rukun ibadat. Rukun ibadat, perkara yang wajib dalam ibadat. Rukun sembahyang berapa? Ada 13. Mula dengan berdiri, niat sampai kepada salam dan tertib. Kemudian yang kedua, dia kena tahu rukun ibadat. Yang keempat, yang ketiga, dia kena tahu perkara yang membatalkan ibadat. Maka yang pertama, syarat qabul amal ibadat itu dengan beramal berdasarkan ilmu. Yang kedua, ibadat yang dilakukan itu hendaklah menepati dengan masanya ataupun waktu. Kalau tidak menepati waktu, ibadat tidak diterima. Seperti bayar zakat fitrah di bulan lepas daripada habis Syawal dah, ataupun sudah masuk Syawal dah, baru semayang, barulah mengerjakan nak bayar zakat fitrah. Jadi tidak menepati. Maka mesti beribadat mengikut waktu yang ditetapkan. Dan yang ketiga, syarat ibadat itu diterima adalah dia ini, maknanya hasil daripada dirinya itu daripada hasil yang halal, ataupun dengan arti kata makan makanan yang halal, daripada hasil yang halal. Jadi kalau dia makan makanan yang halal, kalau dia pakai pakaian dia halal, kalaulah katakan dia ini pakaian, kenderaan yang halal. Jangan ada kenderaan yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia duduk dalam rumah yang halal, jangan rumah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka syarat qabul amal ibadat yang ketiga itu hasilnya daripada yang halal. Sama ada hasil itu makanan ke, pakaian ke, apa-apa, itu mesti daripada yang halal. Mesti daripada yang halal. Kalau tidak, amal ibadat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang keempat itu, amal ibadat tadi mesti berdasarkan takwa kepada Allah. Apa maksud bertakwa pada Allah? Amal ibadat yang dilakukan itu hendaklah membawa dia boleh meninggalkan maksiat. Boleh meninggalkan maksiat, maka ini antara tanda bahawa ibadat ia ada takwa. Maka ini antara asas syarat ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama mesti berdasarkan ilmu. Diceritakan bahawa ada satu orang ahli ibadat, dia ibadat 10 tahun, 20 tahun ibadat ia tidak diterima. Kenapa? Kerana di bawah tempat sembahyang dia ni, ia ada simpai bangkai tikus. Maknanya, katanya bangkai tikus dia letak dalam kocek dia yang dikeraskan, bangkai tikus yang keras gitu dia letak. Jadi dia telah menanggung najis bangkai. Berapa tahun ibadat? 10 tahun beribadat. Jadi orang pun tanya dia, kenapa kamu bawa bangkai tikus ketika mana kamu nak semayang? Ketika mana semayang, bangkai tikus ada bersama dengan kamu. Oh, kata dia, dahulu saya ini tak sengaja terbunuh tikus ini. Maka saya rasa bersalah. Maka setiap kali saya nak ingatkan dosa saya ni, saya bawa bangkai tikus dalam semayang. Lalu orang pun berkata pada dia, kalau begitu ibadat kamu tidak sah kerana kamu menanggung najis. Dia pun terkejut. Oh, begitu tidak sah. Walaupun niat dia kerana nak ingatkan kesalahan dia, namun oleh kerana dia ini tidak ada ilmu perkara itu, maka ibadat membawa kepada tidak sah. Maka sembahyang ataupun ibadat itu berdasarkan ilmu. Jadi yang pertama berdasarkan ilmu, yang kedua beribadat mengikut waktu yang ditetapkan, yang ketiga hasil pendapatannya yang halal, yang keempat hendaklah ada takwa di dalam ibadat. Maka ini syarat amal ibadat diterima dari segi zahir. Kalau tidak, amal ibadat tidak diterima walaupun diberi ibadat.
Jadi kena ingat, ibadat tidak semestinya diterima. Ada ibadat yang diterima, ada ibadat yang tidak diterima. Kemudian amal ibadat yang diterima itu ada yang dikatakan ibadat itu dikala ibadat yang ikhlas, dan juga ibadat yang tinggi kedudukannya. Ada yang ibadat yang rosak dia punya ibadat tadi. Maka tengok keadaan. Syarat qabul amal ibadat dari segi batin. Dari segi batin, amal ibadat itu diterima. Yang pertama adalah ikhlas dalam melakukan amal. Ikhlas dalam melakukan amal ini adalah ibadat yang dilakukan itu hanya tujuan kepada Allah. Tidak memikirkan selain daripada Allah, yakni yang kembali kepada dirinya. Seperti aku sembahyang ini, kalau aku jaga sembahyang, nanti Allah akan beri harta aku berkat, niaga aku maju, aku pula akan hidup dalam keadaan begini-begini. Maka ada kepentingan diri lagi, kata pandangan orang sufi. Orang fiqh kata sah dah amal ibadat, tapi orang sufi kata tidak lagi. Kalau orang peringkat tinggi, dia kata tidak sah, para wali kira tidak sah. Maka ikhlas ini dia ibadat memang semata-mata kerana Allah, tidak ada lagi tujuan yang lain. Tidak ada lagi tujuan yang lain. Maka syarat ibadat itu dari segi batin diterima adalah dia ikhlas, yakni tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak mahu amal ibadat tadi ada terkandung di dalamnya nafsu. Itu dikira tidak ikhlas. Maka syarat qabul amal itu yang pertama ikhlas. Yang kedua adamul ujubi bil amal, tidak ada ujub. Tidak ada sifat ujub dalam amal. Apa makna ujub? Maknanya takjub pada diri sendiri. Merasa diri sudah soleh. Jangan merasa diri soleh pada jamaah walaupun sudah melakukan amal ibadat. Bila mana rasa diri sudah soleh, itu tanda tidak soleh. Itu tanda tidak soleh. Siapa kita nak banding dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun ketika mana dia nak wafat, dia mengatakan bahawa bagaimana nak berjumpa dengan Allah, banyaknya amal, banyaknya maksiat aku pada Allah. Padahal tidak bermaksiat pun Imam Syafi'i. Tetapi gitulah maknanya, dia merasa dia tidak ada amal. Sedangkan Imam Syafi'i satu hari 2 kali khatam Quran. Kalau juzuk 30, 60 kali, 60 juzuk gitu. Tetapi tidak merasa ada amal. Maka syarat qabul amal ibadat dari segi batin, yang pertama ikhlas. Masuk ikhlas itu tidak ada yang lain, hanya Allah. Yang kedua, tidak ada ujub pada amal. Boleh kata syok sendiri, betul lah. Tidak ada syok sendiri, tidak ada ujub pada amal, tidak merasa dirinya sudah soleh, tidak merasa dirinya sudah baik. Benarlah kata penyair, kata ulama mengatakan bahawa betapa banyak pelita itu padam dengan sekali hembusan. Begitulah ibadat, betapa banyak ibadat itu rosak dengan sekali ujub, dengan sekali rasa kagum pada diri. Kalaulah pelita padam dengan sekali hembus, maka demikianlah amal ibadat boleh terpadam dengan sekali ujub di dalam hati. Jadi tidak boleh kita merasakan bahawa diri kita soleh walaupun kita buat amal ibadat banyak macam mana pun. Jangan ada, kerana Allah Ta'ala mahu ibadat itu dalam keadaan suci hati dia. Jadi yang kedua, syarat amal ibadat itu diterima dari sudut batin. Jadi zahir. Yang ini yang batin. Yang batin yang pertama ikhlas. Yang kedua tidak ada ujub dalam melakukan amal. Dan yang ketiga
adamu istidlal. Apa maknanya? Tidak ada merasa dia ini ada bahagian di sisi Allah. Tidak, jangan merasa ada hak dia, ada hak di sisi Allah. Oh, aku ni dah jadi wali, aku ini dah jadi orang soleh di sisi Allah. Jangan merasa begitu. Jadi yang ketiga ini, jangan merasa ada hak di sisi Allah ataupun ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita kosong, tak ada apa-apa. Kan sudah kita bagi tahu bahawa kita ini fakir, hina, dhaif, tidak ada apa-apa depan Allah. Jangan merasa diri sudah ada hak di sisi Allah. Aku ini rasa-rasanya sudah termasuk di kalangan wali Allah. Aku ini orang tidak tahu kedudukan aku sudah tinggi di sisi Allah. Maka ketika itu duduklah dia di dalam kebinasaan. Amal ibadat tidak terima seseorang yang rasa dirinya ada bahagian di sisi Allah. Atas dasar apa kita rasa ada bahagian di sisi Allah? Banyak mana sangat amal ibadat kita. Kalau benarlah nak kira dengan amal ibadat baik, dalam kitab Jawhar Mahfuz wa min bihatil qulub, ada satu orang itu beribadat 800 tahun beribadat. Ini umat terdahulu. Dia beribadat 800 tahun, sedikit pun tak pernah buat maksiat. Lalu Allah menceritakan nanti berlaku dekat negeri akhirat nanti pada orang ini. Ni tak berlaku lagi ni, tapi diceritakan akan berlaku orang ini dekat negeri akhirat nanti. Apa dia? Ketika mana Allah nak masukkan dia dalam syurga, lalu Allah Ta'ala kata kepadanya, masuklah kamu dalam syurga dengan rahmatku. Lalu dia berkata, ya Allah, aku tidak mau masuk dalam syurga dengan rahmatmu, tapi aku nak masuk dalam syurga dengan ibadah aku. Sebab apa? Sebab dia rasa memang dia sudah layak masuk syurga. Sebab amal ibadatnya 800 tahun tanpa maksiat. Lalu dia kata, ya Allah, aku tak nak masuk dalam syurga dengan sebab rahmatmu, tapi aku nak masuk dengan ibadatku. Akhirnya begitu, baiklah. Kalau nak masuk juga dengan ibadatmu, maka diambil orang ini, dilihat syurga daripada jauh dan dilarang, maka diperlihatkan dia akan neraka. Bila diperlihatkan dia akan neraka, lalu dia dahaga, lalu diberi minum. Dia beri minum setitik daripada air dalam syurga, kemudian tidak ada lagi bahagian masuk dalam syurga, walaupun amal ibadatnya 800 tahun. Setengah riwayat mengatakan bahawa ketika mana ditimbang amal ibadat dia dengan 800 tahun dia beribadat, lalulah ditimbang dengan satu saja nikmat mata, sebiji mata, baru khabar tadi, nikmat mata, maka ditimbang dengan nikmat mata, maka nikmat mata lebih berat daripada amal soleh dia. Jadi syarat yang menyebabkan amal ibadat tadi tidak diterima oleh Allah bila mana ada rasa ada bahagian di sisi Allah. Maka jangan merasa ada hak, ada bahagian di sisi Allah, walau sesoleh mana amal ibadat, walau sehebat mana amal ibadah kepada Allah. Dan yang keempat syarat kabul amal ibadat ini, yang keempat adalah adamu takabbur, tidak ada sifat sombong dalam ibadat. Seperti macam mana? Seperti jangan memandang orang yang tidak sembahyang dengan pandangan hina. Jangan memandang orang yang dia itu buat maksiat, minum arak, judi, minum arak, zina, marah dia. Dengan kata-kata, lepas tu memandang pandangan hina pada dia. Ada mutakabbur, tidak ada takabur baru terima, ada takabur tidak diterima. Maka dikisahkan bahawa ada satu orang wali Allah. Wali Allah ini dia berjalan. Allah Ta'ala datangkan awan melindungi dia berjalan. Ketika mana dia berjalan diiringi oleh pengikut-pengikutnya dalam keadaan awan melindungi dia,
tiba-tiba bertemulah dia daripada jauh, nampak ada satu orang ahli maksiat. Maka orang ahli maksiat tengok itu wali Allah Ta'ala, orang soleh, maka dia nak pergi kat orang soleh tadi. Lalu dia berkata dalam hatinya, aku kena pergi dekat orang soleh itu kerana aku ingin menumpang keberkatan dia, pandangan Allah Ta'ala pada dia, pandangan Allah Ta'ala, nak menumpang keberkatan dia. Lalu dalam keadaan macam itu, dia memandang orang soleh dengan pandangan mulia dan dia nak pergi ke orang soleh tadi. Kerana apa? Kerana dia nak ambil berkat orang soleh tadi. Dia kata, moga Allah memandang dia dengan pandangan rahmat, moga-moga aku duduk dengan dia, aku pun dipandang dengan pandangan rahmat. Namun orang soleh ni, dia dah soleh, dia wali Allah ni. Dia tengok ahli maksiat, dia mari dalam hati, Allah ini ahli maksiat. Ahli maksiat ni sedang dilaknat oleh Allah. Kalau dia datang dekat aku, maka dengan aku kena laknat. Maka yang alim itu memandang rendah pada orang maksiat, yang maksiat memandang rendah pada ahli ibadat. Lalu bertemu dia berdua tadi. Bila bertemu saja, bila berselisih saja, maka awan tadi sudah tidak melindungi lagi, memayungi lagi wali Allah, dia memayungi ahli maksiat tadi. Maka bertukarlah tadi, wali Allah yang menjadi kekasih Allah menjadi dibenci oleh Allah. Ahli maksiat yang mulanya dibenci oleh Allah dijadikan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana merasa dirinya itu mulia. Maka kerana sifat sombong, amal ibadat tidak diterima. Maka orang sombong, amal ibadat tidak diterima. Tidak diterima amal ibadat. Ini bermakna apa? Allah beri amal, tapi Allah tidak kabul. Tidak menerima ketaatan yang tidak disertai dengan penerimaan. Wal-iyazubillah. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Musa, ada satu orang berjalan, Nabi Musa berjalan, lalu satu orang itu yang saleh tadi, dia pun tengok Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata, ini Nabi Musa alaihissalam, aku ingin pergi dekat dia. Kerana dia seorang Nabi, maka dia pun nak pergi. Bila nak pergi saja, lalulah ada seorang ahli maksiat. Dia pun tengok Nabi Musa. Dia kata, ini Nabi Allah, aku malu dengan Nabi Allah. Malu dengan Nabi Allah Musa, nak dudukkan Nabi Allah Musa, malu. Tiba-tiba ahli maksiat itu tengok seorang lelaki yang soleh pergi kepada Nabi Musa. Lalu dia berkata, cukuplah aku pergi duduk di belakang orang soleh tadi untuk berjumpa dengan Nabi Musa. Lalu dia pun berlari-lari pergi ke orang soleh tadi. Maka orang soleh tadi paling ke belakang. Bila paling ke belakang tengok ahli maksiat, dia kata, ini ahli maksiat, baik aku lari cepat-cepat kepada Nabi Musa. Maka lelaki itu lari. Yang ahli maksiat lari pada lelaki tadi, dan ahli orang yang saleh tadi lari kepada Nabi Musa. Maka yang ahli maksiat lari pada orang soleh, nak tumpang kebaikan orang soleh. Orang soleh lari pada Nabi Musa tadi kerana lari daripada orang ahli maksiat tadi. Maka sampailah kedua-dua di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berkata, Allah memberitahu kepada aku tentang kedudukan kamu berdua ini. Maka ketahuilah, Nabi Musa pun beritahu, adapun kamu ini lari daripada orang ini, kamu lari daripada orang ini kerana kamu memandang dia ni ahli maksiat, maka Allah lari daripada kamu. Kerana apa? Kamu memandang rendah kepada dia. Maka orang yang ahli soleh tadi, yang memandang rendah kepada ahli maksiat, jatuh hina di sisi Allah. Orang yang ahli maksiat tadi, nak tumpang kebaikan tadi, jatuh mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka syarat amal ibadat tadi diterima dari segi batin adalah adamu takabur, tidak ada sombong. Syarat yang kelima, adamu istighraq, yakni tidak ada tidak mengecilkan amalan orang lain. Jangan mengecilkan amalan orang lain. Orang lain nak infak, dia infak banyak, alhamdulillah, kita tumpang gembira. Ni kita tengok dia rajin infak, ini riak punya amal ibadat ini nak cari nama ni. Ini apa jenis amal ibadat ini, dia ini
infak ini nak cari pengaruh ni. Jadi maknanya amal-amal ibadat kamu yang suka kamu melihat kepada perbuatan amal ibadat orang lain, yang kamu kecil-kecilkan amal ibadat orang lain, menyebabkan ibadat kamu tidak diterima oleh Allah. Waliyazubillah. Maka yang kelima, tidak mengecilkan ibadat orang lain. Maka ada 5 syarat amal ibadat qabul dari segi batin. Dan dari segi zahir ada 4 yang kita bicarakan: beramal berdasarkan ilmu, beribadat mengikut waktu yang telah ditetapkan ataupun cara-cara dan waktu yang telah ditetapkan, dan hasil pendapatan yang halal, dan yang keempat, bertakwa dengan meninggalkan maksiat dalam mengerjakan amal. Maka dalam keadaan macam itu, kena faham, jangan memandang taat. Maknanya, jadi jangan kamu memandang ketaatan. Aku sudah rajin sembahyang, aku ini banyak baca Quran, aku ini banyak beramal. Maka jangan memandang taat. Maka rasakan diri kita tidak melakukan taat. Jangan memandang taat. Bahkan hendaklah kita merasakan bahawa kita tidak ada buat taat. Kita tidak ada buat taat walaupun sudah melakukan taat. Maka kerana apa? Jangan rasa ada taat. Kerana setiap ketaatan itu belum tentu diterima oleh Allah. Bahkan Al-Quran penuh mencela orang yang buat taat. Kalau mencela orang yang namimah, orang yang ribah, orang yang mengumpat, orang yang fitnah, itu memanglah kita rasa dia buat maksiat, memang orang mencela. Maka bagaimana kita nak mencela, bagaimana orang yang buat taat tadi ada Allah Ta'ala cela. Ini ada satu soalan, bagaimana cara untuk kita nak buang sifat riak dalam ibadat? InsyaAllah kita akan jawab soalan ini di akhir pengajian kita, insyaAllah. Bagaimana nak buang sifat riak dalam ibadat? Baik, kerana apa? Contoh Allah Ta'ala mencela. Allah Ta'ala mencela orang taat. Orang taat pun Allah Ta'ala cela. Ada dalam Quran Allah Ta'ala mencela orang yang taat. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin. Celaka, binasa, neraka wil bagi orang yang mengerjakan sembahyang. Tidakkah orang yang mengerjakan sembahyang itu orang yang taat? Tetapi Allah mencelanya. Kenapa Allah mencela? Allazina hum an salatihim sahun, yang mana dalam sembahyang mereka lalai. Allah mencela orang yang buat taat. Kerana apa? Kerana amal taat dia tadi tidak membawa kepada qabul, penerimaan. Allah tidak, maknanya ibadat diberi tapi penerimaan tidak diberi. Waliyazubillah. Jadi kenapa kita nak berbangga dengan amal? Sebab kita pun tidak tahu amal ibadat diterima ke tidak diterima. Macam kita kata orang ambil periksa, mu ambil periksa tak pas, mu ambil periksa apa? Kita kata orang tak pas periksa. Kita pun tak tahu dulu ke tak periksa. Ingat. Jadi jangan berbangga dengan amal. Jangan berbangga dengan amal walaupun sudah buat amal, kerana belum tentu amal itu diterima. Orang yang pergi ke istana raja, walaupun dia boleh masuk dalam istana, belum tentu dapat berjumpa dengan raja. Belum tentu dia dapat jumpa dengan raja walaupun sudah dia masuk di dalam istana raja. Begitulah gambarannya. Walaupun sudah melakukan taat, tapi belum tentu taatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena memandang kepada syarat-syarat qabul. Dengan qabul tadi, syarat qabul tadi, syarat penerimaan, maka itu tanda amal ibadat tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan lagi, dan wujud surah dosa. Kadang-kadang wujud dosa.
Dosa itu tiada mengendaki ia akan jauh, tetapi terkadang adalah yang demikian itu sebab sampainya kepada Tuhan. Dan kadang-kadang dosa tadi membawa kepada maknanya kepada dekat dia kepada Allah dan sampai kepada Tuhannya, dan hasilnya di dalam hadrat hampirnya seperti yang dikata orang, terkadang dosa itu memasuk ia ke dalam syurga, sebagaimana kata ulama sufi, kadang-kadang dosa itu membawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara lagi, sambung lagi tentang penerimaan tadi, ada lagi tanda-tanda maknanya tanda-tanda didatangkan oleh ulama yang lain, tanda-tanda amal ibadat tadi diterima. Apa dia tanda dia? Tadi syarat ibadat diterima tadi. Yang ini tanda ibadat diterima. Tanda ibadat diterima yang pertama, al-halawatu fil ibadah. Yang pertama, rasa manis dalam ibadat. Rasa sedap dalam ibadat. Kalau baca Quran rasa sedap saja baca Quran. Sehingga kita bandingkan bahawa membaca yang lain tidak dapat menandingi betapa lazatnya membaca Al-Quran. Ini tanda ibadat itu diterima. Bila sembahyang rasa suka sembahyang. Kalau rasa manis, rasa sedap aja sembahyang. Maknanya kalaulah boleh banyak-banyak lagi sembahyang, itu tanda kabulnya amal ibadat kepada Allah. Tanda ibadat diterima yang pertama, merasa manis dalam ibadat. Merasa manis dalam ibadat. Yang kedua, al-unsu billah, sentiasa suka berjinak-jinak dengan Allah. Kata ulama, masuk berjinak-jinak dengan Allah, yakni antaranya suka berdampingan dengan kekasih Allah, ataupun suka pada tempat-tempat ibadat. Kalau di pasar dengan masjid, suka masjid. Sedap duduk di masjid, boleh ibadat. Sedap duduk masjid, boleh sembahyang. Boleh berzikir maknanya. Itu tanda al-unsu billah, suka berjinak-jinak dengan Allah. Itu tanda amal ibadat diterima. Yang pertama, halawah, rasa manis dalam ibadat. Yang kedua, berjinak-jinak dengan Allah. Rasa hati ini berjinak-jinak dengan Allah. Seperti suka kepada tempat-tempat ibadat, itu dikira berjinak-jinak dengan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hatinya bergantung kepada masjid. Itu antaranya. Dan yang ketiga, tanda amal ibadat itu diterima, al-iktifa bi ilmillah, yakni merasa cukup dengan ilmu Allah. Maknanya dia merasa cukup dengan ilmu Allah Ta'ala. Apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan, itu semuanya merasa baik. Jadi dengan arti kata bahawa tanda amal ibadat tadi diterima, dia redha dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah. Ini tanda amal ibadat dia diterima. Saya boleh baca surah 3 Qur dan Al-Kawthar je Ustaz. Yang lain saya tak ingat dah hafal, tapi tak ingat guna Ustaz. Baca saja yang ingat, insya-Allah. Baik, tanda yang ketiga itu adalah merasa cukup dengan ilmu Allah, yakni redha segala ketetapan Allah, dan gembira dengan takdir Allah Ta'ala, seperti boleh sembahyang, boleh mengaji ilmu dan seumpamanya. Yang keempat, tanda amal ibadat diterima itu maknanya bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bila bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, itu tanda bahawa amal ibadatnya diterima oleh Allah.
Dia dapat jaga lidah, dapat jaga mata, dapat jaga telinga, hati dia pun dapat jaga. Kemudian dia sentiasa duduk di tempat yang baik, tempat-tempat ibadat. Ini tanda amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kata ulama sufi, jangan fikir sah ibadat semata-mata. Jangan fikir sah ibadat semata-mata. Kena fikir juga maknanya sempurnanya ibadat. Kerana yang sah ibadat itu kadang-kadang tidak semestinya diterima. Sudah sah amal ibadat, maknanya sah dari segi zahir. Maksudnya tidak ada syarat sah ibadat sudah cukup, tidak ada perkara yang membatalkan ibadat, rukun-rukun ibadat tidak tinggal, maka kira sah. Tapi terima tidak terima duduk kepada syarat dia. Maknanya apa? Tidak ujub, tidak takabur. Itu tanda-tanda bahawa amal ibadat tadi maknanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita dapat faham ibadat-ibadat yang dilakukan itu belum tentu diterima oleh Allah, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Taala. Moga-moga kita semua dipilih oleh Allah di kalangan orang yang amal ibadat diterima oleh Allah Taala. Maka di sini orang ahli ibadat jangan bangga-bangga, jangan pandang ahli maksiat dengan pandangan hina. Kata Habib Ali Jufri, kamu bencilah maksiat dia, tetapi jangan benci pada ahli maksiat. Maksud dia apa? Maksud dia usahalah, pergilah dampingan dengan dia biar dia tinggalkan maksiat. Tetapi ada pun mengenai diri orang yang buat maksiat tadi, kamu kena kasih, kamu kena sayang. Supaya apa? Supaya dia dapat meninggalkan akan maksiat tadi. Maka dia katakan bahawa ibadat, orang-orang ahli ibadat, kadang-kadang ramai juga ahli ibadat yang tidak membawa dia kepada syurga. Dan ramai juga orang ahli maksiat tetapi menyebabkan dia masuk di dalam ahli maksiat akhirnya masuk di dalam syurga. Ahli taat akhirnya masuk dalam neraka. Wal iyazubillah. Maknanya ada satu orang itu, dia ini ahli ibadat banyak, tapi akhirnya bawa kepada neraka Allah. Wal iyazubillah. Walaupun dia sudah taat. Seorang lelaki, dia pergi kurung, lelaki yang soleh, dia kurung seekor kucing. Mati kucing tadi dengan sebab dia kurung, masuk neraka. Ada satu orang ahli maksiat wanita, dia seorang pelacur katanya. Dalam kata ulama, dalam kitab yang dibaca itu, seorang pelacur, tapi dia memberi minum air kepada seekor anjing, masuk dia dalam syurga Allah Ta'ala. Dan kita juga bila buat taat, maknanya sentiasa takut juga buat taat. Kenapa? Kerana takut amal ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak mana dan ada orang-orang soleh ahli ibadat mati tidak beriman seperti Bausisa. Terima kasih Abdul Bausisa tu. Dan seumpamanya. Jadi bagaimana dengan maksiat? Di sini jangan kita faham, oh kalau begitu ahli maksiat lebih baik pada ahli taat. Buat maksiatlah. Tidak begitu. Buat maksiat itu menghumban dia dalam neraka, kecuali maksiat yang dia lakukan itu membawa dia taubat kepada Allah. Bawa dia taubat pada Allah. Biarlah dia dahulu pernah minum arak, pernah judi ke, pernah zina ke, pernah apa-apa ke, dosa-dosa besar, tetapi bila mana saja dia kembali pada Allah, dia bertaubat kepada Allah, boleh membawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ahli taat jangan bangga-bangga dengan taat. Jangan bangga-bangga taat. Dan yang ahli maksiat cepat-cepat kembali kepada Allah. Kerana apa? Kerana orang yang ahli maksiat itu boleh dekat dia dengan Allah, boleh jalan dia dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang dengan maksiat itulah membawa dia sampai pada Allah. Bagaimana maksiat sampai pada Allah? Yakni kata ulama, maksiat yang membawa dia penyesalan,
maksiat yang membawa kepada dia merasa hina di hadapan Allah, maksiat yang membawa dia taubat kepada Allah Ta'ala, itu lebih Allah kasih daripada amal ibadat yang disertai dengan sombong. Baik, kita sedang sambung sikit lagi. Dan dikatakan bahawa berkata Abu Hazim radhiyallahu anhu, bahawasanya hamba yang mengerjakan amal kebajikan itu, maka dibanyakkannya pada ketika mengerjakan akan dia, dan tiada menjadikan Allah Ta'ala daripada kejahatan yang terlebih memberi mudarat baginya daripadanya. Orang-orang yang melakukan ketaatan, namun ketaatan yang dia buat tadi, bila mana saja tidak membawa kepada pintu qabul, itu adalah satu kemudaratan yang besar. Bila mana dia buat amal ibadat tetapi tiada menjadikan Allah Ta'ala daripada kejahatan yang terlebih memberi mudarat baginya daripadanya. Daripada apa? Daripada mengerjakan taat yang disertai dengan riak, dengan ujub. Maka dia mengerjakan amal kebajikan itu, maka dibanyakkannya, banyak-banyakkan dia amal ibadat tadi. Tujuan dia banyak-banyak amal ibadat untuk riak. Tujuan dia banyak-banyak amal ibadat untuk dia mendapat habuan daripada manusia. Maka tidak ada ibadat, tidak ada amalan yang sangat memberi mudarat daripada amal ibadat ini. Maknanya amal ibadat itu memberi mudarat, mudarat besar bila mana amal ibadat itu membawa kepada kesombongan. Jadi tujuan apa kamu rajin-rajin? Tujuan apa kamu ini menambahkan amal? Tujuan menambahkan amal ini supaya orang tengok aku rajin. Tujuan apa buat menambahkan amal? Tujuan aku menambahkan amal supaya orang puji aku. Inilah amal ibadat yang sangat memberi mudarat. Sangat memberi mudarat. Maka dekat negeri akhirat Allah bangkit 3 golongan. Golongan pertama, Allah Ta'ala tanya, aku dulu telah memberi nikmat kepada kamu. Kata Allah. Dia kata, ya betul. Tidakkah dahulu aku memberi nikmat pada kamu? Ya. Lalu diceritakan tentang nikmat dia. Dia pun kata, ya Allah, dulu kau beri aku gagah, gagah perkasa, pandai menggunakan senjata. Lalu aku gunakan segala kekuatan aku ini berjihad pada jalan Allah. Aku buat ini semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, kadzabta, kamu dusta. Kamu buat itu kerana kamu nak dikatakan seorang panglima, seorang yang gagah. Kamu dapat inginkan pujian. Dan semasa duduk atas ke dunia, kamu dah dapat pujian. Maka Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, bawa dia, humban dia di dalam neraka. Waliyahzubillah. Bangkit orang yang kedua. Allah Ta'ala kata, tidakkah aku telah memberi kepada kamu nikmat-nikmat sekian? Dia kata, ya, dulu engkau telah memberi aku ilmu. Maka dengan ilmu itu aku mengajar orang, aku menyampaikan, aku berdakwah pada jalan Allah. Aku buat ini semata-mata kerana-Mu. Lalu Allah Ta'ala kata, kadzabta, kamu dusta. Kamu buat ni semata-mata duit, untuk dapat gaji, ataupun untuk dapat sumbangan, ataupun untuk dapat itu bukan kerana Allah Ta'ala. Maknanya, lalulah Allah Ta'ala kata, kadzabta, kamu menyampaikan ilmu untuk dapat habuan dunia. Maka Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku, bawa dia ke dalam neraka Allah. Bangkit golongan yang ketiga. Golongan yang ada duit pula. Lalu Allah Ta'ala kata, tidakkah aku telah memberi nikmat pada kamu dulu? Dia kata, ya, dulu engkau telah memberi harta pada aku, dan aku telah infak harta pada jalan Allah. Aku infak ini semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, kadzabta, kamu dusta. Kamu buat itu supaya kamu dikatakan seorang dermawan. Kamu inginkan sesuatu, bahagian-bahagian dunia. Kamu dah dapat bahagian itu. Wahai malaikatku, bawa dia ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Maka ketiga-tiga tadi, orang yang berjihad masuk neraka, orang yang menyampaikan ilmu, ulama pun masuk neraka, orang yang ahli jihad pun masuk neraka, yang perang fisabilillah masuk neraka, yang ulama pun masuk neraka, orang dermawan kaya raya pun, orang pangkat besar pun masuk neraka belaka.
Kerana apa? Kerana tidak ikhlas. Wal iyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara. Siapa yang diberi harta, dipelihara. Siapa yang diberi ilmu, dipelihara. Siapa yang diberi kekuatan untuk berkhidmat, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana taat-taat yang dilakukan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dikatakan di zaman Nabi dulu ada satu orang wanita yang rajin amal ibadat, lalu Rasulullah kata wahia finna, dia ahli neraka. Di zaman Nabi dahulu ada seorang sahabat yang banyak berjihad fisabilillah, setiap kali medan perang dia akan ikut. Dia jadi sahabat Nabi, dia beriman dengan Allah dan Rasul. Tapi di akhir-akhir bila Rasulullah beritahu dia ahli neraka, akhir-akhir dia mati dalam keadaan bunuh diri. Bunuh diri, wal iyazubillah. Zaman ni banyak bunuh diri, bimbang kita dengan kesempitan hidup. Dia sebenarnya bila kita latih, bila kita duduk dengan Allah, tidak ada kesempitan hidup. Kerana apa? Kita bersama dengan Allah. Maka usaha bila sudah duduk dengan Allah, Allah akan tolong kita. Maknanya, jadi maksiat boleh membawa kepada dekat dengan Allah apabila dia melakukan, apabila saja maksiat yang dilakukan itu membawa dia rasa hina, kembali pada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab dosa tadilah membawa dia sampai kepada Allah. Dan hasilnya di dalam hadrat hampirnya yang dikatakan orang terkadang dosa itu memasukkan dia dalam syurga. Kadang-kadang dosa membawa dia masuk dalam syurga, dan kadang membawa kepada kadang-kadang taat membawa kepada neraka. Dan bahawasanya hamba yang mengerjakan amal kejahatan itu, maka dijahatkannya pada ketika mengerjakan akan dia. Orang yang buat maksiat, orang pun kata maksiat ini jahat sungguh dia ni ahli maksiat, orang duk kata dia. Dan tiada menjadikan Allah Ta'ala daripada kebajikan yang terlebih memberi manfaat baginya daripadanya. Maka ada juga bila mana dia buat maksiat, maka maksiat itulah yang membawa kebajikan yang paling manfaat, yang paling besar. Maknanya kenapa? Kerana mendatangkan taubat. Orang bunuh 99, bunuh 100 orang, tapi perbuatan bunuh itulah yang membawa dia menyesal, akhirnya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka demikianlah, kadang-kadang ahli maksiat itu lebih cepat masuk syurga daripada ahli taat. Jadi bila dah semayang, jangan hina orang. Bila dah semayang, dah jaga ibadat, jangan pandang rendah orang. Jangan satu lagi, jangan letak hukum. Hai, ni ahli neraka ni, mati masuk neraka selalu ni. Maknanya jangan letak hukum. Kita tidak tahu kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Sebelum itu ada satu soalan tadi ditanyakan bagaimana kita nak membuang sifat riak ketika mana dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah penyakit hati kita. Inilah yang selalu kita hadapi, baik yang menyampaikan ini ataupun yang mendengar. Apakah dia? Yakni riak di dalam amal. Baik. Untuk kita nak tahu riak tidak riak amal kita ini, tak tahu riak tak riak amal kita ini, janganlah kita meninggalkan ibadat disebabkan kata-kata orang. Sabit kata orang kita tinggal ibadat. Dan jangan juga kita menambahkan ibadat semata-mata kerana pujian orang. Maka tambahlah ibadat, kekalkan ibadat dalam keadaan orang puji dan tidak puji, tetap melakukan amal ibadat. Tapi caranya macam mana? Yang pertama, jangan memikirkan jangan ibadat yang kita lakukan itu, jangan kita memikirkan pandangan ataupun pandangan orang, ataupun memikirkan jangan memikirkan pandangan orang di atas amal ibadat kita. Gitu. Jangan fikir, oh aku amal ibadat ni kaki orang tengok.
orang tahu amal ibadat. Jangan memikirkan ataupun jangan mencari pandangan makhluk. Jangan fikir tentang orang. Jangan fikir tentang orang. Maknanya, dan kita kena tahu bahawa amal ibadat kita itu hanya dinilai oleh Allah. Tamu fikir macam tamu fikir orang ni macam mana? Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, ketika mana kamu melakukan amal ibadat, kamu menganggapkan orang-orang lain itu bagaikan perkara jamadat. Apa makna jamadat? Perkara yang tidak ada, perkara yang beku, yang tidak ada nyawa. Macam kita pergi semayang Jumaat, kita pun semayang, kita pun mai fikir orang tengok aku semayang. Anggapkan orang tu macam tiang-tiang. Begitu. Menganggapkan bahawa semua manusia itu maknanya bagaikan sesuatu yang tidak bernyawa. Adakah kalau kita semayang depan kucing, adakah kita nak anggap kucing tu puji kita? Kalau kita semayang depan tiang, adakah kita nak menganggap tiang itu puji kita? Maka yang kedua, kita ini maknanya menganggap bahawa semua orang lain itu bagaikan jamadat, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Maknanya supaya jauh kita daripada sifat riak. Yang ketiga, untuk kita nak jauhkan diri kita daripada sifat riak menunjuk orang lain, kita kena tahu bahawa orang lain tak boleh beri pahala pada kita. Kerana Allah Ta'ala sebut nanti dekat negeri akhirat, kamu carilah pahala dengan orang yang kamu buat ibadat kerananya. Orang tanya, ibadat perlu sembunyikan ke? Ibadat ini yang afdalnya kita sembunyikan pada ibadat sunat. Tapi ibadat wajib kita zahir. Ibadat wajib kita zahirkan, tapi ibadat sunat afdal kita sembunyikan. Maknanya. Yang keempat, nak hilang sifat riak, kita kena ingat bahawa riak ini boleh membatalkan ibadat kita. Dengan satu riak boleh membawakan amal ibadat kita terbatal. Maka maknanya untuk menghilangkan sifat riak ini, kita kena memikirkan tentang amal kita. Jangan sampai amal ibadat kita ini maknanya jadi binasa. Jadi binasa. Kemudian anggaplah amal ibadat itu bagaikan tidak ada apa-apa. Macam kita buat sapah, kita fikir tak sapah, tak ada. Jangan fikirkan dan jangan ingatkan amal ibadat yang kamu lakukan. Walaupun sudah banyak, jangan ingat macam tak ada apa-apa. Kata ulama, dua perkara yang kamu kena lupakan. Yang pertama, amal ibadat kamu yang kamu lakukan. Yang kedua, yakni dua perkara yang kamu kena lupa ialah kesalahan orang. Kesalahan orang pada kamu. Lupakanlah. Maknanya. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Untuk nak dapat amal ibadat kita ikhlas, maka ulama menyuruh kita memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Kerana surah Al-Ikhlas namanya itu bertepatan dengan makna, dengan fadilat. Maknanya. Jadi nak bagi tahu bahawa banyakkan membaca suatu ayat ikhlas supaya kita akan dapat ikhlas di dalam amal. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Kita mohon pada Allah agar semua dalam keadaan afiat,
dan diberi faham dan diberi kekuatan untuk beramal. Dalam waktu yang sama kita berusaha agar kita mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Insya-Allah kalau ada keizinan kita akan sambung malam besok mengenai maksiat pula. Maksiat macam mana yang boleh masuk syurga? Insya-Allah. Maknanya moga-moga Allah memberi ilmu pada kita, memberi peluang, dan kita akan berjumpa malam besok. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.